habis ijazah 3-4 tahun, yang inilah bila keluar, tiba-tiba dia tak dapat tahu, sebenarnya yang kau tawarkan kat aku ni tak ada kerja pun kat luar. Tak ada pasaran. Kamu janji kata kalau aku buat ini nanti boleh dapat praktikal dekat situ dan sebagainya. Tak ada pun. Masalah ini yang tidak diselesaikan daripada saya mula-mula cakap mengenai PTPTN tahun 2011. 12, 13, 14, 15 berterusan. Akhirnya saudara-saudari tahun 2018, hutang PTPTN telah naik 2 kali ganda menjadi 40 bilion. Bila dah sampai ke 40 bilion, negara dah tak ada duit dah nak bayar. Kita nak ambil mana nak bayar 40 bilion? Tak boleh. Nah, sebab duit PTPTN tu, geng-geng yang kaya raya yang buat, yang ada kabel dalam semua ni, dia dah kaya dah, dia dah ambil dah duit PTPTN. Yang menanggungnya ialah anak-anak orang kampung, anak orang susah, anak orang biasa ni. Kalau kita ambil 40 bilion bayar, dengan 40 bilion itu kita tak mampu, maknanya lebih ramai lagi orang yang susah. Dia akan hilang punca bantuan daripada kerajaan kerana wang telah pun dialihkan pula kepada PTPTN. Sebab itu tahun 2018, masa itu pun kita dah tahu, tak boleh dah kita nak hapuskan PTPTN ni, dah terlambat. Peluang itu hanya ada tahun 2011, 2012. Tapi oleh kerana kegagalan kita tukar kerajaan, termasuklah oleh geng-geng UMNO yang duduk dekat bilik gerakan dia tu, habis satu negara saudara-saudari kena tanggung. Dia punya pasal, anak-anak kita semua kena. Akhirnya, sebab itu tahun 2018 kita kata, kita tak boleh hapuskan dah. Yang kita boleh buat ialah, kita pastikan hanya mereka yang dah dapat kerja dan gajinya RM4,000 ke atas saja boleh mula bayar. Kalau kamu jadi mangsa sebab kamu pergi buat ijazah diploma, akhirnya ijazah diploma kamu itu tidak memberikan kerja yang setimpal, gaji tak kena, maka kamu tak payah bayar lagi. Kita cari jalan lain untuk kita tanggung hutang itu. Kita hanya kutip daripada yang RM4,000 ke atas. Itu pun jasa Pakatan Harapan, saudara-saudari. Tak kejar. Kalau tidak dulu, sebelum masuk 2018, anak-anak muda kena senarai hitam. Tak boleh buat pinjaman, dapat surat mahkamah, macam-macam. Lepas kita bawa cerita PTPTN ini tanpa sudah, barulah dia tak berani kacau sangat. Tapi yang rugi besar ialah, akhirnya kita dah terlepas peluang untuk kita selesaikan satu masalah satu generasi. Generasi muda, yang muda-muda ni, yang umur 35 tahun ke bawah ini, yang menjadi mangsa, pergi ke institusi pengajian tinggi swasta, tapi tak dapat kerja yang baik, akhirnya terpaksa menanggung hutang RM40-50 sampai ke tua. Itu maksud saya. Masuk pilihan raya bukan semata-mata sokong parti itu dan parti ini. Setiap kali kita masuk pilihan raya, kita ada peluang untuk menyelesaikan masalah yang akan membantu jutaan rakyat yang lain. Dan masalah kita yang paling utama sekarang ini ialah, selain daripada menteri-menteri bodoh, itu masalah, menteri bodoh itu masalah. Tapi masalah yang lagi besar ialah, selagi kita tidak perketatkan tata kelola urus tadbir kewangan dan ekonomi negara kita, selagi itulah wang yang sepatutnya sampai kepada rakyat tak sampai. Kerajaan baru-baru ini, Datuk Seri Ismail Sabri umum kononnya belanjawan bajet paling besar dalam sejarah negara kita, 372 bilion. Saya duk gelak, saya lawak. Lepas ini, kalaulah Pakatan Harapan menang, kalau Menteri Kewangan tu duk gebang kata, saya sebagai kerajaan cukup baik kerana saya telah peruntukkan bajet yang paling besar dalam sejarah,
boleh gelak dan ludah dekat dia, saudara-saudara. Ada dua sebab. Satu, dalam sejarah negara kita dan mana-mana negara dalam satu dunia ini, mana ada bajet tahun ini lebih rendah daripada bajet tahun lepas? Mana ada? Memanglah tiap-tiap tahun bajet itu adalah yang paling besar dalam sejarah. Memanglah. Bajet kita ni tiap-tiap tahun makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Sudah tentulah makin besar. Rakyat makin banyak, harga makin tinggi, kehidupan rakyat mesti lebih baik. Jadi sudah tentulah makin besar. Isu dia bukan bajet makin besar. Isu dia kalau kamu nak belanja 372 bilion, banyak mana yang akan sampai kepada rakyat? Banyak mana daripada 372 bilion itu yang akan ada kesan kepada kehidupan harian rakyat? Jadi isu dia, sebab saya duk tengok, saya kata celaka betul menteri-menteri ini. Tiap-tiap tahun dia rasa dia hebat. Umum belanjawan paling besar. Memanglah belanjawan paling besar. Soalnya lepas kamu dah belanja banyak itu, apakah kesan dia kepada rakyat? Itu sebab pertama, kalau dia cakap boleh ludah. Sebab kedua, banyak cakap dia cakap belanjawan paling besar, hebat, macam dia baik. Bukan duit bapak dia pun sendiri. Duit kita. Duit yang dia umum untuk belanja itu adalah duit rakyat. Bukan duit menteri. Kalau rakyat tak kerja, kalau rakyat tak hasilkan nilai ekonomi yang negara boleh kutip cukai, habis Pak Menteri nak pergi kutip duit mana nak bayar? Sepatutnya dia berterima kasih kepada rakyat atas sumbangan dan kerja kuat kamu. Maka negara ada pendapatan yang baik dan ini amanah yang kami ada. Ini kami rasa boleh membantu lebih ramai rakyat. Tapi kita tak pernah dengar macam tu daripada menteri kewangan ni. Tak pernah dengar. Tiap-tiap tahun macam duit bapak dia umum. Sengih dia telinga ke telinga. Kalaulah dia umum, contohnya dah. Kalaulah pengumuman pertama bajet untuk memastikan negara ada peruntukan yang lebih supaya kita boleh membantu lebih banyak sekolah, lebih banyak orang susah, maka kami jemaah menteri mengumumkan kami tidak akan ambil gaji dan allowance selama 5 tahun. Itu patutlah. Kalau dia buat macam itu, saya tak ceramah lah, diamlah aku. Tak ada market lah saya nak berceramah lepas tu. Dia tak cakap. Mana ada, menteri tak pernah kata. Dengan ini kita, sebab saya pun dah. Menteri-menteri ni kaya semua ni. Tengku Zafrul, toke bank. Kamu dulu kerja bank tak cukup duit ke? Sepatutnya dah nak jadi menteri, buatlah khidmat rakyat, jangan ambil duit. Kalau dia umum, dia tak ambil duit, tak apa. Masalahnya saudara-saudari, bila penyelewengan dan tata kelola urus tadbir negara kita ini tak diperbetulkan. Sebab itu tiap-tiap tahun, dia akan umum belanja itu, belanja ini, belanja macam-macam. Tapi tiap-tiap tahun juga, rakyat biasa dekat bawah ni rasa macam tak ada beza. Hidup makin teruk. Yang muda rasa makin tertekan. Yang tua duk bimbang ni, aku ni anak aku 3 orang duk kat rumah ni. Aku nak pencen dah ni. Kalau aku pencen ni, siapa nak bayar elektrik, siapa nak bayar makan semua ni. Lepas ni aku tak ada pendapatan ni macam mana ni. Anak ni kerja ni tak cukup lagi untuk bagi duit kat aku. Tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, masalah kita belum lagi diselesaikan. Dan masalah itu tidak diselesaikan kakak sebab begini. Umum banyak mana pun peruntukan. Kalau ada geng-geng yang otak dia ialah projek mana aku nak buat untuk aku sakau duit ni. Kita takkan cukup duit sampai bila-bila. Bila kita tak cukup duit sampai bila-bila, maka kita tak boleh nak selesaikan masalah harian rakyat. Sebab masalah harian rakyat yang kita ada, harga barang yang tinggi. Sekolah-sekolah kita yang terlalu dah tak cukup tempat dah untuk pelajar-pelajar kita.
Saya terkejut badak baru ni belanjawan. Bajet baru ni Menteri Kewangan Umum dengan bangga. Tahun ini kita akan membina 5 sekolah baru. Gila. Kalau Menteri Besar Selangor umum 5 sekolah, aku fahamlah juga. Satu Malaysia, 5 sekolah je kau buat. Gila. Sedangkan masalah kita yang cikgu, yang ibu bapa semua tahu, sekolah rata-rata ni satu kelas sekarang dah 40 orang. Kalau di kawasan Selangor, banyak yang perumahan-perumahan baru, isu utama dia, tak cukup sekolah. Kamu boleh bangga bina 5 sekolah je. Sepatutnya tiap-tiap tahun bina 50 sekolah, 50 sekolah, 50 sekolah. Masalahnya kalau tanya dia, dia kata macam mana nak bina 50 sekolah? Duit tak ada. Duit tak ada, saudara-saudari, sebab duit telah kena sakau. Sebab tu walaupun saya kadang-kadang tak nak cakap sangat pasal rasuah, pasal penyelewengan, saya juga harap saudara-saudari, adik kakak yang dengar faham bahawa masalah utama kita selain daripada menteri-menteri bodoh ialah kita makin kurang wang. Dan kita kurang wang kerana apabila ada politikus-politikus yang rakus makan duit ini, setiap projek besar kerajaan dia tengok berapa persen dia boleh ambil. Setiap projek yang bilion-bilion dia fikir berapa banyak dia boleh sakau untuk cucu cicit dia. Dan saya tak payah pergi jauh lah. Yang terkini ni yang saya duk semak dan belik ini ialah akaun Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Saya cakap ini secara terbuka supaya Hishamuddin lepas ni tak tidur malam. Supaya Ismail Sabri tak tidur malam. Sebab saya tengah belik akaun Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Sebab anak-anak syarikat Lembaga Tabung Angkatan Tentera lah yang terlibat dengan LCS. Dan bila anak syarikat LTAT ni dia ambil alih projek zaman kroni zaman dahulu. Zaman Tun Mahathir dulu. Zaman Tun Daim dahulu. Projek tu dah gagal. Bila projek tu gagal, bagi pula kepada anak syarikat LTAT, dia kena tanggung hutang dan kerugian yang dah berbilion-bilion pun. Lepas tu dia kena buat pula 6 biji kapal. Nak buat 6 biji kapal, mana nak tampung hutang dulu yang rugi, mana pula yang ini pula kena sakau lagi. Akhirnya, sekarang ini bila dah tersepit, sebab rakyat dah marah kapal tak siap, maka LTAT kena fikir, macam mana anak syarikat aku nak siapkan kapal ini, duit tak ada. Kerajaan kata, aku tak boleh bagi duit banyak dah. Kalau aku bagi duit banyak nanti, Rafizi bising lagi, Parlimen bising lagi. Jadi kau kena pandai-pandai siapkan kapal ini dengan wang yang ada. Masalahnya LTAT mana ada wang sangat dah. Nak dijadikan cerita lagi, nak buat kapal, dia kena main dengan kroni-kroni, dia lantik kontraktor, kemudian dia lantik subkontraktor lagi, sub ni, semua sapu duit, saudara-saudara. Masalahnya dia dah tanda tangan perjanjian. Bila dia tamatkan perjanjian, sebab duit dah kena sapu, memang tamat perjanjian, maka tiba-tiba nanti anak-anak syarikat LTAT ini sekarang berdepan saman beratus-ratus juta ringgit daripada sub kontraktor yang mereka lantik.